Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail. Ya ayuhan nasu. Duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, diberikan kepada kamu satu perumpamaan, maka dengarkanlah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wajahada fillahi haqqa jihadih amma ba'd. Terima kasih pada seluruh para penonton setia Tadabbur Center dan terima kasih kerana memilih bengkel book review bersama Dream Team 3.0 pada malam ini setiap Jumaat malam. Dan alhamdulillah malam ini kita bersama dengan Ustaz Ajwad Muhammad Syafi'i, calon ijazah sarjana muda Undang-Undang dan Syariah dari Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau adalah salah seorang daripada tim Dream Team Tadabbur Center, dan buku yang bakal diulas oleh beliau pada malam ini adalah karya tempatan, karya anak tempatan, karya Ustaz Rohizi Rais, iaitulah Metafora Suci dari Langit. Saya memberikan 20 minit kepada saudara Ajwad Syafi'i untuk berkongsi kepada kita mengenai apa yang menarik dalam buku berkenaan. Silakan, Al-Fadhil, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dengar suara saya dengan jelas, Ustaz? Waalaikumsalam, jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Syahri daripada Tadabbur Center, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan kami dalam perbincangan buku yang mungkin ringkas, tetapi insya-Allah kita cuba untuk mendapatkan sesuatu sebaik sahaja kita tamat daripada perbincangan buku ini. Dan alhamdulillah hari ini siri yang ketiga tak salah saya untuk book review, dan satu pendekatan baru yang kita cuba untuk ketengahkan kepada masyarakat, dan saya kira benda ni sangat baiklah untuk disambut. Itu sebab saya sangat seronok dan teruja untuk bersama-sama dengan Ustaz Syahri dan bersama tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam Tadabbur Center untuk kita bincangkan buku yang saya pilih hari ini. Ini rupanya kalau tuan-tuan cari di Google, insya-Allah boleh jumpalah. Nak beli kat Shopee pun ada, insya-Allah. Yang tajuknya Metafora Suci dari Langit. Perumpamaan Allah untuk orang beriman dalam Al-Quran. Buku ini ditulis seperti Ustaz sebut oleh Ustaz Rohizi Rais, anak tempatan kita, orang Pulau Pinang yang belajar di Kelantan dan pernah belajar di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah. Saya mungkin tak kupas lebih lanjut tentang Ustaz kerana saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada yang kenal Ustaz kerana dia juga salah seorang yang kita panggil Ustaz selebriti lah. Sebab apa? Sebab ada muncul di kaca-kaca televisyen kita. Saya lebih hari ini nak berbincang secara ringkas sahaja tentang dapatan buku ini dan lebih kepada apa yang mungkin pandangan saya yang mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada permulaan ini, saya mohon izin awal-awal untuk kita berbincang dengan santai, bukanlah terlalu ilmiah ataupun terlalu mendalam perbincangannya, kerana saya percaya Ustaz Syahri dan juga asatizah lain lebih pakar dan lebih berhak untuk bercerita tentang amsal fil Quran. Apapun saya muncul di hadapan tuan-tuan dan puan-puan nak mengajak untuk kita sama-sama explore dengan sangat teruja, dengan sangat seronok sebagai seorang yang learning. Ustaz pun pernah pesan pada saya supaya kita sentiasa jadi learning person, bukan learn person, orang yang belajar, orang yang dah belajar, tapi jadi orang yang sentiasa mahu belajar. Jadi saya sangat teruja hari ini untuk kongsikan pertama sekali buku ini. Tajuknya Metafora Suci dari Al-Quran. Tapi saya percaya kalau kita terjemahkan dia dalam bahasa Arab ataupun kita ambil daripada bahasa Arab yang asal, amsal fil Quran, sebenarnya banyak lagi amsal, ayat-ayat amsal yang tidak sempat disentuh
oleh penulis dalam buku ini. Jadi saya ada juga tengok beberapa ayat yang dikupas ataupun disebut, tapi saya percaya masih banyak lagi ayat-ayat amsal dalam Al-Quran yang tidak diletakkan ataupun tidak diulas dengan lebih lanjut dalam buku ini. Dan uh, itulah sedikit ringkas pengenalan lah tentang buku ini. Saya pergi Ustaz dengan lebih lanjut untuk perbincangan pada malam ini. Saya terus straight to the point. 5 perkara yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang buku ini, iaitu yang pertama, apa perkara yang paling besar lah yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya pelajari daripada buku ini. Pertama, Al-Quran mengajar kita dengan memberikan perumpamaan. Ini secara umum lah. Bukan sekadar buku ini saja, bahkan Al-Quran itu sendiri ada banyak approach yang Allah SWT nukilkan dalam Al-Quran, dan salah satunya ialah dengan cara perumpamaan. Kita semua sedia maklum Al-Quran itu ada hukum hakam, ada cerita, banyak kisah-kisah sirah dan juga kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah umat-umat terdahulu dalam Al-Quran. Tetapi salah satu approach yang mungkin masyarakat Melayu kita kurang didedahkan adalah tentang amsal ni sendiri. Kita masyarakat Melayu sangat beruntung sebab kita kaya dengan bahasa macam peribahasa, kaya dengan bahasa-bahasa klasik yang kita masih belum terpadam lah. Sebab kita ada institusi yang menjaga bahasa kita. Tapi mungkin dari sudut agama kita tentang Al-Quran itu sendiri, mungkin kita belum banyak lagi pendedahan kerana banyak karya-karya yang dikaji oleh ulama-ulama itu dalam bahasa Arab. Jadi kita perlukan orang-orang yang mahir untuk tolong menterjemahkan kepada kita kalau kita tak mampu pun untuk belajar, supaya kita dapat mencedok ilmu-ilmu ini dan lebih faham tentang amsal Al-Quran. Jadi, kenapa saya kata Al-Quran mengajar dengan memberi perumpamaan? Apa specialnya? Dua perkara yang pendapat saya sendirilah. Macam mana specialnya Al-Quran ini bila menggunakan perumpamaan. Yang pertama adalah dengan bila Al-Quran memberikan perumpamaan dalam menceritakan sesuatu, dia seolah-olah memberikan gambaran supaya kita lebih mudah faham. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan dan puan-puan boleh celak sendiri nanti. Pada awal surah ada disebutkan satu contoh perumpamaan menggunakan nyamuk. Jadi bagaimana nyamuk yang kecil itu Allah umpamakan dengan sesuatu perkara. Bila Allah bagi gambaran, kita lebih mudah faham. Ataupun kalau bagi contoh lain, macam mana dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, saya mungkin tak dapat nak berikan dengan spesifik ayat apa, tapi ada sebahagian ayat Quran yang mungkin kalau kita baca sahaja tanpa contoh, tanpa penjelasan, kita akan kurang faham. Tapi bila kita dapat contoh, dapat perumpamaan, kita akan lebih faham. Macam kita bersembang lah, biasanya kita bersembang kan, ustaz ataupun lecturer, bila dia bercerita, cakap, kita mungkin tak faham. Tapi bila sampai contohnya, barulah kita akan dapat mula faham sampai pada kita. Jadi kita boleh umpamakan macam tu lah. Kita baca Quran, kita baca satu cerita ataupun satu nasihat pengajaran, datang pula perumpamaan, datanglah contohnya. Masa luhum contoh. So kita akan lebih mudah faham sebab ada contoh tu. Ada konteks dan juga ada teks kat situ yang kita boleh hadamlah dengan lebih baik. Yang kedua, bila kita gunakan perumpamaan ini, bila kita baca perumpamaan ini, kita akan lebih mudah dapat tangkap apa yang dimaksudkan. Sebab mungkin bahasa yang digunakan tu bahasa yang cukup power lah kita kata. Sebab bahasa Quran memang bahasa yang power. Jadi orang yang mungkin tak cukup level bahasa tu tak dapat faham. Tapi bila sampai contoh, sampainya perumpamaan, faham tu akan lebih mudah sebabkan contoh tu sendiri. Kita ambil contoh lah Ustaz. Ana mungkin tak mampu nak beri contoh daripada Al-Quran tu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh baca bersama-sama buku ini dan juga karya-karya lain. Tapi kita ambil contoh lah perumpamaan daripada peribahasa kita sendiri lah Ustaz. Contoh, orang kata apa? Bagai isi dengan kuku. Macam mana rapatnya seseorang tu, contoh bagai isi dengan kuku. Kita tengok tangan kita. Isi, kuku. Kan rapat tu punyalah tak terpisah kecuali kalau ada pergaduhan, ada terpatah, terputus. Barulah berlaku perpisahan tu.
Jadi perumpamaan itu dapat berikan contoh yang jelas, nyata depan mata kita. Dan mungkin ada sebahagian kita yang pernah merasai sendiri. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apa perkara yang saya belajar ialah pentingnya macam mana untuk kita fahami sesuatu perkara yang dijelaskan dalam Quran dengan kajian dan pemerhatian yang mendalam. Saya sebab macam tu sebab saya ada cerita dengan Ustaz sikit tadi pada sebelum kita mulakan live ni, macam mana perjalanan saya, dan saya akan ceritakan lepas ni lah kalau diberi peluang, insyaAllah kalau ada masa lebih. Macam mana perjalanan saya nak mula memahami Amsal fil Quran yang sangat panjang lah saya rasa. Dan saya rasa masih panjang lagi sampai sekarang ni. Jadi bila kita tengok dalam satu-satu ayat tu, nak faham Al-Quran ni bukanlah senang sebab bahasa Arab. Bila baca terjemahan pun, dia bukanlah diterjemahkan sebiji-sebiji yang kita boleh faham sebab terjemahan takkan mampulah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh bahasa Arab dalam Al-Quran dengan sepenuhnya. Yang kedua, itu dari sudut bahasa. Yang kedua, dari sudut sains, macam mana bila disebutkan perumpamaan dalam Al-Quran, biasanya akan ada dikaitkan dengan alam sekitar. Jadi orang yang tak memerhati ataupun orang yang tak mengkaji mungkin takkan faham apa yang dimaksudkan. Contoh, katalah kita berborak, Ustaz. Saya bercakap dengan Ustaz, waktu Ustaz pun, saya buat salah, Ustaz pun marah saya. Kamu ni tak faham-faham lah. Macam apa? Macam katak bawah tempurung, contoh kan. Orang tak faham katak bawah tempurung macam mana sebab dia tu duduk dalam bilik, tengok komputer, main game dan sebagainya. Dia tak pernah keluar rumah, tak pernah tengok pun katak tu macam mana rupanya bila dah bawah tempurung. Lagi-lagi orang duduk bandar lah, macam saya duduk di Bangi. Mana nak nampak tempurung, tiba-tiba katak bawah tempurung. Contoh. Jadi orang yang tak memperhatikan, orang yang tak mengkaji, mungkin dia takkan faham apa yang dimaksudkan. Jadi saya percaya Amsal fil Quran ini perlukan lagi pemerhatian dan pengkajian lah. Tapi tak bermakna kita tak boleh faham langsung. InsyaAllah mungkin dengan membaca buku yang saya kira tidak terlalu mendalam, mampu sekurang-kurang yang membantu kita lah untuk memahami sedikit sebanyak tentang keindahan bahasa dan perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang ketiga, Ustaz, yang ini saya ada buat pemerhatian sendiri je lah, Ustaz. Biasanya orang yang bagi pengucapan awam ataupun bertazkirah ataupun public speaking dan sebagainya, dia akan ada teknik, Ustaz. Dan antara teknik yang paling ultimate lah orang kata adalah dengan menggunakan analogi. Jadi orang yang biasa dengan pengucapan awam, biasa mesti dia dengar teknik ini. Teknik analogi ni sangat power sebab selain daripada orang yang memberi contoh, tapi orang yang memberikan perumpamaan ataupun analogi akan mendapat perhatian yang lebih. Sebab dia akan menjadikan penyampaian itu lebih menarik. Dia jadikan penyampaian itu lain lah daripada orang lain. Dan sepanjang perkhidmatan saya, kebiasaannya analogi ataupun perumpamaan yang selalu sangat disebut ialah bagaimana orang umpamakan sesuatu itu dengan pokok, Ustaz. Biasa sangat kita dengar. Contoh, kalau ilmu kewangan, orang kata, kita kena betulkan mindset dulu. Kita kena cerita tentang pengurusan kewangan ni, tahu mindset dulu. Kalau terus cerita tentang kaya, macam mana nak buat income, macam mana nak buat protection, macam mana nak invest, tanpa mindset yang betul, akhirnya kaya macam mana orang tu, harta dia akan cepat hilang, contoh. Jadi, seperti pokok, kalau kita duduk sibuk dengan buah dia, sibuk dengan batang dia, kita tak pernah fikir pun nak baja akar dia, akhirnya pokok itu takkan dapat berbuah dengan baik. Kalau berbuah pun akan rosak, contoh. So orang gunakan perumpamaan pokok. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lain, situasi lain yang biasa sangat orang umpamakan dengan pokok. Dan masa sebelum saya kenal lah perumpamaan ini, saya pun ada baca Al-Quran, baca terjemahan, baca dengan ulasan-ulasan ustaz. Ada disebutkan rupanya dah ada pun cerita tentang the ultimate analogy itu dalam Al-Quran. Iaitu dalam surah Ibrahim, tak silap saya surah yang ayat yang ke-24, Ustaz. Ibrahim ada 4 cerita tentang alam tarakai fadaraballahu masalah. Ana bukan hafiz Quran, Ustaz. Insya-Allah hafiz Quran akan datang berimpian. Surah Ibrahim ayat 14. Surah Ibrahim surah 14 ayat 24. Tuan-tuan dan puan boleh semak bersama-sama nantilah kemudian. Macam mana Allah umpamakan kalimah tauhid itu dengan pokok. Saya nak cerita poin ialah orang terlalu sibuk dengan analogi ini, analogi itu. Rupa-rupanya Al-Quran dah cerita dah
awal-awal tentang analogi, dan analogi yang terbaik adalah dalam Al-Quran dah. Jadi bagaimana Allah SWT sendiri mention tentang pokok dan Allah kaitkan dengan benda yang paling penting dalam kehidupan kita, iaitu tauhid. Itulah yang terbaik bagi saya, analogi yang saya boleh kata ultimate analogi lah. Itu pokok. Jadi itu 3 perkara yang saya sebut tadi, 5 perkara. Saya dah tercampurkan ada 2 perkara, jadi 3 perkara lah secara kesimpulannya yang saya boleh kongsikan setakat ini, dapatan saya ataupun perkongsian saya lah tentang uh, amsal ataupun buku ini, metafora suci dari Quran, dari langit. Jadi saya serahkan pada Ustaz, mungkin kalau ada Ustaz nak borak-borak sikit ke Ustaz, silakan Ustaz. Barangkali itulah kemenangan tafsir Al-Azhar di Nusantara, Ajwad, kan? Kerana kita melihat tafsir berkenaan sangat banyak perumpamaan, ataupun Hamka membahasakan tafsirnya dengan bahasa ayah bercakap pada anak. Jadi para pendakwah Al-Quran khususnya, yang menonton, Dream Team yang menonton, rakan-rakan yang menonton, dan Ajwad sendiri dan saya, kita mesti melihat kepentingan penyampaian mesej yang berat dan ilmiah dengan menggunakan perumpamaan. Sebab itu, kalau menjadi perhatian Al-Quran, kalau Al-Quran menjadikan amsal sebagai satu metod pendidikan, maka fahamlah, satu orang pendakwah kalau bercakap tidak mahir membawa perumpamaan, tidak mahir untuk menghubungkan, barangkali kita boleh katakan itulah perumpamaan, iaitulah menghubungkan sesuatu mesej dengan apa yang boleh dilihat di alam ini. Barangkali itulah boleh dikatakan metafora atau perumpamaan. Jadi kegagalan satu orang pendakwah untuk menghubungkan mesej nasihat mauizahnya dengan objek-objek yang ada di sekeliling, fenomena-fenomena alam di sekeliling, akan menjadikan mesej yang nak disampaikan sama ada terlalu melangit atau tidak berhikmah. Ada komen? Ajwad? Saya sangat bersetuju lah dengan apa yang Ustaz sebutkan. Mungkin ada sebab contoh, bila saya sendirilah sebagai orang awam lah Ustaz, bila kita membaca Quran tanpa ilmu tafsir, tanpa ilmu banyak bidang dalam Al-Quran, kita baca Quran, ya, orang kita paling tidak basic kita sebagai seorang Muslim, paling tidaklah saya rasa kena pandai baca Quran, dan paling tidak kita cuba untuk mentadabbur ayat Quran. Jadi dengan limitasi batasan ilmu setakat yang ada, kita baca Quran, kita jumpa kisah-kisah. So kita beliklah tafsir, ada asbabun nuzul contohnya. Ada cerita di sebalik bagaimana ayat itu diturunkan. Kenapa ayat itu diturunkan? Kita selak lagi Quran, ada pula ayat berkaitan dengan sirah. Boleh buka rujuk kitab sirah, apa cerita sebaliknya, apa yang berlaku pada Nabi. Tiba-tiba jumpa ayat yang berat, yang mungkin kita tak dapat nak faham, tapi tak ada kisah, tak ada pula sirah. Dan bukan ayat hukum yang mungkin dah banyak ulasan-ulasan daripada ustaz yang fiqh, yang pakar pada fiqh. Jadi kita jumpa, tiba-tiba ada perumpamaan, ada perbandingan yang Allah letakkan, dan barangkali itulah seperti ustaz kata, menjadi penghubung antara perkara yang berat, yang cukup penting tapi berat, nak dapat difahami oleh orang yang mungkin tidak sampai lagi level tanpa contoh itu, dia tak boleh nak faham. Jadi dengan contoh ataupun perumpamaan itu memudahkan dia untuk sekurang-kurangnya mendapat kefahaman sedikit dan memberikan satu pengajaran kepada dia untuk beramal. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi lah Ustaz. Di tangan saya, Ajwad, ada, saya tak tahulah harapnya perkataan dia tak terbalik, peribahasa Melayu. Ini adalah satu karya terbitan daripada Universiti Putra Malaysia. Hampir lebih kurang 850 halaman, menghimpunkan 5,000 peribahasa Melayu. Dan saya tidak pasti adakah saya, Syahri Abdul Rahman daripada Malaysia, memanfaatkan peribahasa-peribahasa yang ada untuk mendekatkan mesej-mesej daripada kitab-kitab tafsir bahasa Arab yang kita baca.
Jadi adalah satu kelebihan. Jadi saya harap ini adalah resolusi, ini adalah saranan kepada semua yang menonton, sampaikan, sebar-sebarkan, sharekan apa yang kita kongsikan pada malam ini, iaitulah mengambil berat kuasa perumpamaan ataupun kuasa contoh. Yang bila kita bercakap, kita kena membiasakan diri sebagai contohnya. Macam yang Ajwat sebutkan tadi. Ataupun dalam bahasa Arab, wa'ala sabilil mithal. Wadrib lahum mathalan. Kalau menurut Al-Quran. Sebagai contoh, kita nak menyebut tentang satu mesej-mesej penting kan. Kadang-kadang kita terlupa nak guna dan ini senjata untuk mendekati orang-orang tua. Sebab pepatah-pepatah ini pun datang daripada generasi terdahulu. Seperti contohnya seperti telur di hujung tanduk, bagai ayam dibawa ke lumpur, bagai menatang minyak yang penuh, bagai bulan di pagar bintang, bagai pinang dibelah dua, Allah membeli menang memakai, tepuk dada tanya selera, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, gunung yang tinggi pun akan runtuh jika setiap hari digali. Saya pernah ada cita-cita lah untuk Ajwat dan rakan-rakan Dream Team. Kita diberikan satu bengkel paling kurang 20 perkataan. Dalam sesi 2 jam tu kita kuasai 20 peribahasa. Kerana ia menunjukkan kita ni pendakwah yang memahami uruf. Kita pendakwah Nusantara. Kita pendakwah Melayu. Bukan nak bawa Melayu menjadi Arab. Melainkan yang baik-baik daripada Arab. Kita nak kekalkan kemelayuan kita, menyantuni masyarakat dengan Al-Quran, dengan mengambil kira uruf. Kerana itulah yang disebut dalam penghujung suratul A'raf, khudil afwa wa'mur bil urf wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi saya sangat hargai perkongsian daripada Ajwat Syafi'i. Kalau yang menonton tertanya-tanya ada tak lagi selain daripada tafsir Al-Azhar, maka setakat bacaan saya Ajwat ada tafsir bahasa Arab yang sangat kerap mufassir yang menggunakan perumpamaan. Antara yang sangat menonjol adalah Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam tafsir An-Nabulsi, dan juga tidak kurang hebatnya juga Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama tafsir yang buta matanya cara hatinya daripada Mesir. Dan saya juga boleh menyarankan kepada rakan-rakan, kalau tadi UPM dengan peribahasa Melayu, ini pun daripada UPM, daripada penasihat kita Tadabbur Center, Dr. Abu Syauqi Osman. Beliau juga menulis satu karya yang ringan untuk difahami oleh masyarakat kita. Saya tak tahulah nak beli kat mana, Shopee ada ke tidak, tapi terbitan UPM, perumpamaan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga ada menulis tentang Al-Amthal fil Quran, tetapi ini bahasa Inggeris, terbitan Darus Sunnah, boleh diperolehi di saya ingat beli di Kinokuniya rasanya. Di Shopee saya tidak pasti. Paragon of the Quran. Dan kalau anda boleh membaca karya-karya bahasa Arab, ada beberapa, ini hanya salah satu sahaja. Al-Fadhil Ustaz Syahmi Syazril, kita punya pengarah Tadabbur Center, juga meletakkan posisi beliau untuk membanyakkan berbicara tentang amsal. Jadi penonton Tadabbur Center jangan miss kuliah Ustaz Syahmi yang sudah dan akan terus berlangsung insya-Allah di masa yang terdekat, memfokuskan kepada perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi Ajwat, 1 minit pesanan terakhir. Pesanan terakhir. Apa yang nak dipesan kepada seluruh penonton malam ini? Hampir 50 orang. Silakan. Untuk sebagai penutup Ustaz, kalaulah saya mati esok lusa, wallah kita tak tahu mati bila. Tu dia. Memang wasiat betul ni. Terlalu banyak mutiara-mutiara keindahan approach di dalam Al-Quran yang mungkin tak sempat pun kita terokai sebagai seorang individu. Sebab ada orang yang lahirnya dia jumpa perkara lain dulu, barulah dia jumpa Quran, dia jumpa perkara lain. Contoh, ada orang yang lahir dia mungkin dia tak pernah kenal pun apa itu falsafah. Ada orang lahir tak pernah kenal pun apa itu undang-undang, walaupun dia hidup sepenuhnya diikat dengan undang-undang. Contoh, jadi
tuan-tuan perempuan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini mungkin baru pertama kali berjumpa perumpamaan dalam Al-Quran, Amsal fil Quran. Seperti mana saya pertama kali berjumpa buku Amsal fil Quran dalam bahasa Arab dalam library di UC semasa saya belajar dulu. Yang semasa itu saya tak boleh lagi membaca bahasa Arab. Jadi saya semasa itu berazam dan menanam satu kesungguhan yang saya rasa paling tidak my dream is untuk mengkaji dan mendalami dengan lebih mendalam apa sebenarnya Amsal fil Quran, kerana saya rasa dalam bahasa Quran itu sendiri dah indah, tapi bila disebutkan pula keindahan dalam bahasa, maka saya percaya ada sesuatu yang sangat lazat yang boleh kita kecapi daripada bahasa Al-Quran itu sendiri. Dan saya percaya Ustaz sebagai orang yang memang belajar dalam bidang bahasa Arab sebelum ni Ustaz, mesti Ustaz dah rasai sedikit sebanyak apa kelazatan daripada keindahan bahasa Arab itu sendiri dalam Quran Ustaz. Dan pesanan saya terakhir ialah kita mungkin tak sempat nak belajar semua perkara dalam dunia ni, terutamanya dalam bidang agama lah. Tapi paling tidak pun saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan dan saya sendiri, kita kuasai fardu ain supaya kita berlepas daripada siksaan neraka akhirat nanti. Dan saya sarankan kepada tuan-tuan perempuan, tambahkan satu lagi perkara lain yang mungkin menjadi fardu kifayah kita, yang mungkin menjadi tambahan kita supaya kita terus hidup dengan bernilai dan kita tak kecewa, kita tak regret lah, kita tak regret dalam bahasa Melayu, menginsafi. Kita tak menyesal, kita tak menginsafi selepas, menyesali. Selepas mungkin kita dah tua ataupun mungkin lepas kita dah mati. Sebab kita tak buat masa kita muda, iaitu mengkaji dan mendalami ilmu tentang apa sekalipun. Yang terbaik itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT lah. Jadi Ustaz, itu sajalah Ustaz. Mungkin pesanan terima kasih saya. Ajwad Syafi'i atas perkongsian anda. Saya nak sebut, orang yang banyak berfikir tentang kejadian alam, tentang apa yang dia nampak di hadapan matanya, dia akan memahami bahasa yang nak disampaikan daripada fenomena alam berkenaan. Bak kata Buya Hamka, alam ini guru, ada bicaranya yang perlu difahami. Tasbihnya barangkali kau tidak memahaminya, tetapi tiada kebetulan pada perjalanan alam. Rugilah ya kalau kita tidak berfikir dan sibuk dengan gadget, screen time. Sedangkan proses berfikir akan menghasilkan kejayaan seseorang mengaitkan satu mesej yang barangkali rumit, yang barangkali complicated dengan sesuatu yang boleh nampak dengan mata. Ini ciri hikmah yang kita nak dapat pada malam ni. Terima kasih Hadijah Muhammad Saleh, Nurul Aini Muhammad Ja'far, Rusdi Abdul Rahman, Syamilah Sulung, Mariam Hasni, Ustazah Mariam yang ada malam ni, ramai lagi yang menonton malam ni. Nurul Syuhada Syuib juga menonton pada malam ini. Dan sebelum kita berpisah, ada satu yang menarik daripada tafsir Sya'rawi saya membaca, di mana dulu zaman Nabi Sulaiman dibina tamathil, dibina patung. Saya baca surah Sabah ayat 13 muka surat 429. Quran sendiri kata antara yang dibina oleh jin adalah tamathil dan diterjemahkan sebagai patung-patung. Lalu saya tertanya-tanya, bagaimana orang dulu-dulu syariat Bani Israel boleh dibenarkan membina patung? Sedangkan syariat Islam pada waktu ini tidak membenarkan sekali-kali pembinaan patung. Itu jawapan mudahlah. Syariat hari ini bukan syariat terdahulu. Tetapi perspektif Mutawalli Sya'rawi menarik, Ajwad. Tamathil bukan sekadar patung. Ada sebab Nabi Sulaiman mengarahkan jin untuk bina patung. Sebab itu berkait dengan perkataan tamathil itu sendiri berasal daripada perkataan mathal. Berasal daripada perkataan amthal. Jamak kepada mathal. Maknanya apa? Bila anda beribadah, membaca ayat-ayat Taurat, membaca ayat-ayat Zabur dalam maharib, dalam masajid, ada ayat-ayat yang barangkali susah nak difahami. Ayat ni cerita pasal, contohlah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, contohlah.
Ini dalam Quran, bukan dalam Taurat, bukan dalam Zabur. Tetapi mereka yang beribadah dalam maharib, dibentangkan kisah berkenaan, barangkali tak touching. Dia tak sampai punchline. Dia masih tak dapat nak bayangkan macam mana kaum-kaum terdahulu mereka punya kesilapan yang kita kena belajar. Lalu dibina patung. Patung tu bukan patung untuk sembah. Syariat dulu benarkan, kata Syarawi, adalah patung-patung yang mengingatkan kecelakaan kaum terdahulu. Ala sabilil mithal. Untuk bagi nampak benda yang susah nak nampak. Duduk dalam masjid, baca ayat-ayat Allah mungkin tak nampak. Lalu diamsalkan dengan patung. Tapi hari ini kita tak perlukan patung. Kita hanya perlu melihat kepada alam. Melihat kepada kisah-kisah dalam Quran yang Allah gunakan mathal. Saya seronok dengan anda, Juad Syafi'i. Terima kasih pada semua yang menonton. Anis Harsila dengan komentar yang terakhir. Isi dengan kuku. Jadi bertemu lagi di masa akan datang. Book review yang seterusnya. Terima kasih Juad dan semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.